Kembali bersama kami dengan topiknya inspirasi secangkir kopi. Dan sebenarnya ada banyak khasiat berkaitan dengan kopi. Kopi seperti mana yang kita ketahui boleh meningkatkan kita punya fokus dan juga dapat membantu untuk membakar lemak badan. Selain daripada faktor kesihatan Uyaina, kalau kita nak kongsikan sesuatu yang lebih serius sikitlah menerusi pembacaan, sebenarnya kopi juga merupakan komoditi kedua terbesar di dunia selain daripada petroleum, dan Malaysia pula menduduki tempat ke-60 dengan menyumbang sekitar 0.16% pengeluaran kopi dunia. Menarik tu, dan sebenarnya ada banyak lagi info-info menarik berkaitan dengan kopi yang mungkin selama ini kita kurang cakna mengenainya. Jadi apa kata kalau kita saksikan paparan yang sudah pun disediakan oleh wartawan kami, Ain. Silakan. Tahukah anda tanggal 1 Oktober setiap tahun telah dipilih sebagai Hari Kopi Sedunia oleh Pertubuhan Kopi Antarabangsa. Sambutan ini telah dianjurkan bagi meraikan kopi sebagai minuman yang paling digemari masyarakat dunia. Sejarah kopi dikatakan mula ditemui dalam abad ke-9 di Afrika, atau lebih tepatnya dari Ethiopia dan Eritrea. Masyarakat etnik di Ethiopia pada ketika itu dikatakan antara yang pertama mengesan khasiat kafein di dalam kopi. Selain itu, kopi bukan sahaja enak untuk dinikmati. Malahan, pengambilan kopi secara sederhana dapat memberi manfaat kepada kesihatan. Antaranya, mampu mencegah penyakit seperti Alzheimer, demensia, Parkinson, serta dapat membantu membakar lemak. Jadi tidak hairanlah sejak akhir ini, kopi telah dijadikan sebagai minuman pilihan tanpa mengira usia, serta kedai kopi pada ketika ini juga bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan di serata dunia, termasuk Malaysia. Tadi kan sambil anda saksikan bingkisan tersebut, juru kamera saya Amir kata, Fiza, tarik kopi ni. Tak gerti nak tarik, Amir. Okey, sekarang ini saya di set ini bersama dengan Raja Muhammad Irfan Izin Raja Izwan daripada Kopi Gantung Wak Jam HQ. Okey, ini dekat depan saya ni ada pelbagai jenis kopi. Yang ini katanya kopi mocha, yang ini kopi coklat, yang ini kopi. Kopi Ya, betul. Yang ini kopi Bandung Wow. Tak, dia Bandung saja. Bandung tanjak kakak. Ingatkan kopi Bandung, dan ini sebenarnya kopi kalau saya suka yang inilah, Uyaina. Okey, kita nak kongsikan, nak tanya, kalau kita lihat hari ini ada macam-macam jenis kopi hipster yang mana ia menjadi tempat lokasi orang kata berkumpulnya anak-anak muda dan sebagainya lah kan. Tapi kalau boleh Muhammad kongsikan kenapa memilih konsep kopi gantung ini? Konsep kopi gantung ni kan, sebab sekarang ni orang semua minum kopi dalam cup. Okey. Kan? Bila minum dalam cup, dia tak ada feeling-feeling zaman kita kecil-kecil pegang gantung. Betul. Betul. Bila kita gantung tu, dia rasa macam seronok. Kita bawa minum, lepak member, dia santai saja. Betul juga. Teringat zaman sekolah-sekolah, saya punya juru makeup Wan Fifi kat depan tu pandang je. Dia kata dia suka yang Bandung campur dengan mocha ni. Dan sebenarnya kalau boleh kongsikanlah juga kan, tadi nak mengembalikan nostalgia. Tetapi sebenarnya idea ini merupakan idea Muhammad sendiri ke, idea Pak Cik ke, ataupun idea siapa sebenarnya boleh tercetusnya perniagaan ini? Idea dia datang sebenarnya masa tu PKP lah kan. Masa tu PKP, kita daripada kita buat event. Tapi lepas PKP, event pun semua tak boleh jalan. So kita start buat restoran. Masa tu boleh dine in lagi. Masa tu boleh dine in, orang boleh duduk, relax. Lepas tak boleh dine in tu, terus kita cari apa nak buat yang produk orang boleh beli, bawa balik rumah, minum ke apa, lebih kurang begitu. Okey. Alright. Ini saya suka inspirasi ataupun iltizam yang ada pada anak-anak muda hari ini, yang mana dugaan ataupun cabaran itu dijadikan sesuatu yang lebih menarik untuk dijadikan perniagaan dan juga kejayaan walaupun dalam tempoh pandemik ini. Okey, kita dah kongsikan tentang inspirasi dan bagaimana boleh tercetusnya idea ini. Kita nak kongsi juga sesuatu bersama dengan Uyaina, yang mana Uyaina akan bersama dengan artis karikatur kopi pertama di Malaysia. Vivian, silakan Uyaina. Tapi sebelum tu Muhammad, kopi tarik kau ikat tepi satu. Boleh. Kau ya.
Okey, macam yang Fiza katakan tadi, sekarang ni Yana bersama dengan Vivian Lee Sin Yi dari Vivian Lee's Art. Hai Vivian. Okey, Yana sebenarnya sangat-sangat teruja sebab biasanya kopi kita jadikan minuman ataupun mungkin dalam pencuci mulut dan sebagainya sebagai kek kan. Tetapi hari ini kopi dijadikan dalam bentuk lukisan. Okey, Vivian. Kalau boleh Vivian mulakan dengan bercerita, awal-awal dulu bagaimana Vivian ada idea ataupun terinspirasi untuk menghasilkan lukisan berdasarkan menggunakan kopi? Saya rasa kopi adalah satu bahan yang sangat sesuai untuk painting dan jadi saya combine dengan art. Saya rasa warna dia sangat unik dan special. Dia nampak serupa dengan foto yang lama, nampak vintage dan retro. Betul, memang sangat-sangat cantik. Lepas ni kan Fiza, mungkin kita berdua boleh dilukis oleh Vivian. Tapi sambil-sambil kan? Yana, saya takut tak muat kertas tu sebab saya saiz besar sikit. Jangan begitu. Okey Vivian, sambil Vivian melukis menggunakan kopi lah kan? Tak buat kopi lah kita panggil kan? Saya campur dengan serbuk kopi. Dia serupa dengan watercolor. Jadi medium yang saya akan sediakan adalah watercolor paper dengan brush sekali. Dan saya adjust 3 tone. Tone yang gelap, medium dengan light. Jadi saya boleh buat tone yang berbeza dan corak-corak atas kertas. Okey. Dan Vivian ni dikenali sebagai artis coffee caricature pertama di Malaysia. Tetapi adakah Vivian juga mendapat inspirasi daripada artis-artis luar negara yang mungkin ada juga menggunakan kopi sambil-sambil buat? Okay. Actually, coffee art adalah satu trend yang baru. Jadi sekarang ada banyak artis yang guna sebagai medium untuk buat lukisan. Jadi saya suka buat macam portrait, caricature dan juga fashion illustration. Kerana dia dapat merekod macam pattern yang berbeza. Okey, menariklah Fiza. Dan Fiza, kalau Fiza lihat kan, lukisan di hadapan ni, bunga-bungaan dengan tertulis di WHI di depan ni, dalam tempoh beberapa minit sahaja tadi, di waktu awal siaran kita tadi, Vivian dah berjaya menghasilkannya. Wow, okey. Yana akan pegang dan tunjukkan kepada anda penonton. Ya, saya ambil Vivian. Tapi sambil-sambil tu Uyaina dan juga penonton, apa kata kami nak bawa sekali lagi pemerhatian anda untuk kita kongsikan sesuatu yang menarik daripada TikTok ini. I've always liked to play with fire. Ever done. Shouts out green light. Stop when it shouts red light. If your movement is detected afterwards, you will be eliminated. With that, let the game begin. Okey, itu tadi paparan TikTok berkenaan dengan kopi. Tapi saya sebenarnya sekarang, Fiza, saya tengah posing tau. Dan sebab saya tengah posing sekarang ni adalah sebab Vivian tengah melukis
Carry catcher saya Serius secara lah? langsung dan spontan di hadapan anda semua sekarang ni. Tengok tu. Nampak saya tengah cakap pinggang ni pun dia lukis betul-betul tak? Betul lah, saya dapat tengok tu. Vivian, lepas lukis Uyana jangan lupa lukis kita orang kat sini. Okey, Vivian, saya nak tanya juga kan. Biasanya adakah lukisan yang menggunakan campuran serbuk kopi ni akan tahan lama atau dia akan dalam tempoh beberapa lama tu warnanya akan luntur ataupun bagaimana? Warna dia boleh tahan lama. Dia tak akan luntur. Dia akan semakin lama semakin gelap. Warna dia dan tapi warnanya mungkin akan hilang lah. Ya. Jadi kalau awal-awal lukisan tu disiapkan, masih lagilah kita boleh bau kopi yang sangat-sangat fresh tu kan. Tentang lukisan. Betul. Kan, kalau kita nak tanyakan pula kepada Muhammad di sini, kalau kita lihat daripada tadi tak berhenti-berhenti buat Nana Uyana punya kopi apa tadi? Kopi kau. Kopi tarik kau. Kopi tarik kau ikat tepi sambil Vivian nak siapkan lukisan Uyana tu. Okey, kalau kita cakap tentang air kopi ini, pastilah kopi yang paling penting, bahan asasnya kan. Apakah jenis kopi yang digunakan oleh Muhammad sebenarnya? Kita pakai kopi Robusta. Kopi tu sebab kalau kopi tu sebenarnya dia kena dengan tekak anak tempatan kita. Sebab tu kopi ni menjadi pilihan. Sebab tu diorang memang minat gila lah kopi. Pasal ada flavor lain. Okay, apa perbezaan dari segi teksturnya? Kalau tengok kat sini dah nampak macam halus kan? So ini saya boleh kacau ke? Boleh. Ini coklat. Okey. Kopinya kita dah siap letak dalam ni lah. Supaya dia kekal panas. Okey. So kalau mungkin Muhammad boleh tunjukkanlah cara-cara untuk buat kopi yang sedap ataupun yang kau macam mana Uyana tempah tadi tu. Boleh. Okey. Kopi kau satu. Okey. Sambil-sambil tu Muhammad mungkin boleh kongsikan dari segi penerimaan orang. Kan kadang-kadang ada orang dia lebih gemar untuk minum kopi dalam cawan, nampak lebih teratur, nampak lebih cantik dan sebagainya. Tapi kita mungkin boleh katakan ini lebih kepada kopi yang berbentuk tradisi sedikitlah. Ya, betul. So bila kita buat kopi yang macam gini kan, dia nak kata dengan big brands kat luar sana kan, yang dalam cawan apa semua. Bila kita buat macam ni, so kita target kepada lokal yang minum kopi. So diorang boleh rasa nostalgia dan harga dia sangat berpatutan untuk orang-orang luar sana. Okey. Kalau sempat jugalah beberapa hari ni saya lihat di Instagram dan juga Facebook kedai warung kopi Wak Jam ni, kedainya juga di Perak itu kalau kita lihat memang di lokasi rumah lama dan sebagainya kan. Betul. Mungkin boleh kongsikan dari segi konsep itu. Konsep rumah lama tu sebenarnya, saya menetap dekat rumah tu. So rumah tu memang dah kira tradisi daripada 100 tahun yang lama. Dah 100 tahun dah rumah tu. So kita kembalikan gantung, kita punya traditional punya kan, dengan rasa kopi yang sedap ni, insya-Allah. Memang kau. Okey, memang kau. Berapa kali dia ulang kau-kau tu. Okey, sambil-sambil Vivian nak siapkan lukisan tersebut, kita dah lihat tentang kopi tradisi ini dan kami juga nak bawa anda sekali lagi penonton tentang inspirasi seorang anak muda ini yang mana daripada hobi dan juga minatnya menjadikan beliau seorang usahawan kopi yang hari ini telah pun mempunyai 7 buah cawangan di seluruh Kuala Lumpur. Kita saksikan paparan ini. Silakan. Menikmati secangkir kopi sudah menjadi satu trend bagi anak muda masa kini. Lambakan kafe baharu dengan pelbagai tema dan konsep menjadi pilihan anak muda untuk bersantai di hujung minggu. Bagi Syed Arif Azman, 28 tahun, minat yang mendalam terhadap kopi telah mendorong dirinya untuk memulakan perniagaan kafe kopi ini sejak 6 tahun lalu. Dia start bila saya belajar di London. So di London saya dapat inspirasi nak buka kedai kopi di Malaysia sebab di London ia merupakan ritual orang kat sana minum kopi pagi, siang, malam. So saya pun ketagih dengan aktiviti sosial ni. So saya dah graduate semua daripada London and then saya balik kat KL. Bagi tahu mak bapak yang nak buka bisnes sendiri. And bisnes tu bisnes buka kedai kopi. Mempunyai 7 buah cawangan sekitar Lembah Klang, nama Wolf and Turtle
diinspirasikan daripada haiwan kegemarannya iaitu serigala dan penyu. Kenapa nama Wolf and Turtle? Sebab sejak kecil saya memang suka binatang wolf sebab dia cepat and then dia selalu dalam pack dia, wolf pack. So itu macam teamwork lah. So saya suka kata ke orang, kita orang pun bekerja macam wolf pack juga. Saya pun suka turtle sebab turtle very chill, very slow and steady. And ramai kawan-kawan saya mengatakan saya ni slow and steady punya. Very chill guys, saya tak suka marah ke apa ke. Kualiti biji kopi dapat memberikan rasa dan aroma yang berbeza. Keistimewaan kopi di sini, ia menggabungkan biji kopi dari 3 buah negara iaitu Brazil, Indonesia dan Guatemala. Regular customer kita yang mengatakan kopi kita memang sedap kerana kita menggunakan 3 negara. So, 3 negara ni amat popular dalam mengeksport biji kopi. So, apa yang kita buat, kita import kopi-kopi ni very very rare and kita panggang dia semua sekaligus and kita dapat hasil dia macam blend kita orang ni lah. Apa yang lebih menarik lagi, kesemua 7 cawangan kafe ini membawa dekorasi dan konsep yang berbeza. Arif turut menggabungkan hobi dalam setiap rekaan hiasan dalaman di setiap kafe miliknya. Antara yang menarik perhatian di Wolf and Turtle Bukit Tengku ini, ianya bertemakan kopi dan basikal. Sebab apa yang saya buka kedai kopi ni in the first place sebab saya suka tengok orang bersosial. Banyak kedai-kedai kita orang ni dalam community area dekat rumah-rumah semua tu. So weekend especially shock bila tengok diorang semua datang kedai saya. Lepas tu diorang sembang lah apa-apalah. Mission saya just to merapatkan hubungan antara barista-barista saya dan masyarakat dan community around all of our shops basically. Kopi bukan sekadar minuman penghilang dahaga. Ternyata ia membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat kini. Malahan dari kopi juga telah merealisasikan impian anak muda ini untuk meraih kejayaan yang tidak disangkanya. Apa yang penting, usaha dan tidak pernah putus asa dalam mengejar kejayaan. Yang pasti apa yang dilaksanakan oleh Arif itu dapat memberi semangat dan juga iltizam kepada ramai anak muda untuk menjadikan hobi kepada sesuatu yang lebih istimewa dengan melakukan perniagaan. Dan hari ini yang sama juga dengan Muhammad. Kalau tadi Arif di usia mudanya juga kan dah buat kedai kopi, ni Arif Muhammad pun sama juga. Kalau katanya tadi nak menggalakkan hubungan antara barista dan juga komuniti, nak beri peluang untuk orang bersosial, apa antara konsep dan ingin disampaikan menerusi kopi ini kepada peminat-peminat kopi di Kopi Gantung Wak Jam ini? Okey, uniknya kami, Kopi Gantung Wak Jam ni, kita punya USP, unique selling proposition kita, adalah satu, dia gantung. Satu lagi, berbeza dengan kopi gantung yang tengah fenomena sekarang ni, ialah kita orang punya formula susu. Okey. Formula ada susu istimewa dia, lah. ada campuran susu ini, gula semua ada. Okey, dan kalau kita lihat tadi kan daripada secawan kopi ataupun satu plastik kopi ini, dia boleh menyatukan ramai orang, khususnya bagi peminat-peminat kopi. Mungkin satu keluarga akan datang berkumpul, ambil gambar, kawan-kawan yang mungkin daripada serata negeri ataupun daerah yang berbeza, sekarang ni dah boleh rentas sendiri. Disebabkan kopi inilah mereka juga akan bersatu. Mungkin nak kongsikan sesuatu, Muhammad. Betul. Yang paling seronok sekali, bila orang datang sini, dia bawa kopi dia. Lepas tu, kalau kat Kuala Kangsar kita ada Rumah Merah, dia akan ambil gambar kopi, dia akan post story, dia akan share ramai-ramai. Lepas tu ajak kawan lepak sekali kan. Sebab ikut data kita, dia orang memang suka lepak situ. Alright. Ini kopi yang ditempah oleh Uyaina, tapi sebab Uyaina jauh tak boleh, nampaknya saya lah yang kena rasa. Saya mungkin saya rasa tak bias lah sebab saya bukan peminat kopi Yana. Sekejap saya rasa. Ni kena kacau ke ni, Dek? Boleh. Kacau. Ada susu kat bawah tu? Bawah dia. Okey, sekejap Okey.
Comel lah Fiza ni. Kau ke? Macam mana kau tak? Cukup kau? Kau, tapi saya nak yang kurang manis boleh? Boleh. Okey, Uyaina. Nak tanya juga kepada Vivian. Dah siap gambar Uyaina tu. Tapi saya nak tanya, adakah sebenarnya lukisan ini akan tetap mengekalkan bau wangian kopi tu, Vivian? Warnanya dia akan hilang, tapi warna itu akan tetap. Warna dia over time tu tidak akan pudar, tetapi bau dia tu akan hilang lah. Ni dia lukisan yang Vivian sempat hasilkan dalam tempoh beberapa minit sahaja. Dan Yana sempatlah bersembang dengan Vivian tadi. Dia kata kebiasaannya Vivian akan dijemput untuk pembukaan kedai-kedai kopi dan juga untuk majlis-majlis bertaraf antarabangsa. Yang mana untuk menghasilkan lukisan ni mengambil masa lebih kurang 5 ke 10 minit sahaja. Betul, untuk Vivian? fashion illustration. Lihatlah hasilnya sama dengan apa yang Yana pakai hari ini. Okey Vivian, kalau Vivian boleh kongsikan juga apa lagi jenis lukisan yang menjadi kebiasaan yang dilukis oleh Vivian. Kalau di depan ni kita ada apa? Kita yang ni ada coffee caricature. Saya akan membesarkan ciri-ciri watak atau orang tersebut, dan ini sesuai untuk macam bagi hadiah sebagai untuk kawan atau couple yang nak wedding. Ini macam gambar perkahwinan ya? Ya, memang. Menarik. Yang kalau di sini? Saya juga suka lukis macam buildings atau landscape. Saya sebenarnya juga tertarik kalau abang kamera kita, okey, kalau boleh lihat di sini abang Edi, kalau di sini ada lukisan masjid. Yes. Okey. Putrajaya Masjid. Dan di sini pula adalah macam quotes kan, yang kebiasaannya kalau kita pergi ke kedai kopi, kita akan lihat lukisan-lukisan ataupun kata-kata mutiara kata seperti ini. Tapi ini memang betul-betul dihasilkan menggunakan kopi. Okey, Vivian, kalau Vivian boleh kongsikan juga, kalau ada dalam kalangan penonton sekarang ni yang nak membuat tempahan ataupun yang nak belajar dengan Vivian cara untuk menghasilkan lukisan menggunakan kopi ni, ada buka kelas ke? Ada. Saya ada bengkel untuk dewasa dan remaja yang suka kopi ataupun mereka nak experience coffee painting. Boleh pergi Facebook saya untuk booking. Boleh buat secara online ataupun boleh fizikal. Saya ada satu art studio di Kelana Jaya. Jadi boleh buat booking dan experience coffee painting. Okey, apa nama art studio tu? Vivian List Art. Vivian List Art juga sama dengan nama Instagram Vivian juga. Jadi lukisan ni hadiah untuk saya ke Vivian? Ya, betul. Hadiah untuk saya ya. Fiza nak juga ke? Saya nak juga, tapi itu kira macam hadiah hari jadi untuk Uyaina lah. Daripada saya. Beberapa hari lagi tau. Alright, okey. Kita nak kongsikan komen daripada penonton-penonton kita sambil-sambil. Muhammad buat apa ni, Muhammad? Ini coklat. Coklat rajin dia tak berhenti-henti dari tadi. Okey, kita nak kongsikan ini komen daripada Fiza Dimiat. Katanya masa kecil arwah nenek selalu buatkan kopi pekat siap bersedak tu. Makan pula dengan biskut lutut. Ya Allah, sedapnya. Dan biskut lemak masin. Hanya tinggal kenangan. Teringat saya arwah nenek saya pun juga gemar sangat biskut lutut ni kalau datang by roti tu kan. Macam umi saya pun suka juga kan. Tu. Nanti kita cuba cari ada lagi tak sekarang ni. Dan ini daripada Sarah alias Pula. Katanya dulu sebelum kahwin, ibu selalu pesan belajar buat kopi untuk suami. Nak minum kopi senang. Lepas saya kahwin, nak buatkan kopi untuk suami, saya call ibu untuk tanya macam mana buat kopi ni. Suami minum tak kata apa. Dah berapa bulan baru bagi tahu saya punya kopi pahit gila. Itulah kenangan pertama dan terakhir dengan arwah suami. Tapi indah kan sebenarnya kenangan-kenangan ni, sebab kadang-kadang orang kata apabila ada bau itu yang akan mengingatkan kita tentang memori lama kita bersama dengan orang yang mungkin ada lagi dengan kita ataupun yang telah tiada. Betul, aromanya itu, Uyaina. Betul tu. Dan Fiza pernah tak guna scrub menggunakan kopi? Pernah. Scrub di bibir dan juga scrub di muka. Tetapi kena berhati-hati sebab kalau kita gunakan serbuk kopi yang keras ataupun kasar, dia mungkin boleh juga melukakan wajah kita. Betul tu. Tetapi ada sesuatu menarik juga yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau tadi dah ada air kopi, kalau ni lukisan kopi. Tahukah anda ada juga spa kopi? Menarik kan? Apa kata kalau kita saksikan paparan ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aida. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat scrub kopi hanya menggunakan bahan-bahan yang terdapat di dalam rumah kita sahaja. Okey, pertama sekali masukkan kopi, apa-apa jenis kopi. Kemudian gula. Kemudian masukkan madu. Apa-apa jenis madu sahaja boleh ya.
Dan akhir sekali olive oil untuk melembabkan kulit dan boleh gaul sebati. Okey, dan inilah hasilnya setelah bahan-bahan tadi digaul sebati. Okey, seperti mana yang anda tahu, scrub coffee ini sangat bagus untuk mencerahkan kulit wajah, mengglowingkan kulit. Yang paling penting sekali, dia boleh menghilangkan selulit pada ibu-ibu selepas bersalin. Okey, dia boleh menghilangkan sunburn, boleh mematikan jerawat, boleh memudarkan jerawat. Okey, banyak khasiat scrub coffee ini. Berkesanan dia pula adalah seawal selepas penggunaan. Okey, anda hanya ambil scrub coffee tadi, gosok di seluruh anggota badan dan juga wajah. Okey, gosok-gosok macam ni sekitar 5 minit. Ambil dan cucilah. Jika buat di tangan ni, ambil tisu basah je dan cuci. Okey, anda akan dapat lihat kesan dia seawal penggunaan. Okey, kulit akan jadi lembap, cerah, glowing. Okey, kepada ibu-ibu di luar sana yang ingin mencantikkan kulit secara alami, mencerahkan kulit, wajah dan juga anggota badan, bolehlah mencuba scrub coffee ini. Okey, berjumpa kita lagi nanti. Bye. Assalamualaikum. Okay, ibu-ibu pula di rumah kalau tiba-tiba nampak sebut kopi tu hilang, cuba cari kat bilik anak perempuan. Takut dia ambil buat scrub dalam bilik. Okey, Muhammad, di penghujung perbincangan kita ini kan mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kalaulah mereka nak hadir dan menikmati sendiri keindahan aroma kopi daripada kopi gantung ini, di manakah lokasinya dan bagaimana pula kalau mereka nak tengoklah, nak post gambar, nak tag gambar dan sebagainya di media sosial. Silakan. Okey, kalau korang nak try kopi gantung Wak Jam, yang pertama sekali korang boleh pergi dekat kopi gantung Wak Jam, warung Wak Jam dekat Selangor, dekat Teluk Parlimen Garang. Ini untuk orang Selangor lah. Kalau orang Perak boleh pergi Kuala Kangsar dekat Rumah Merah, kita ada kopi gantung Wak Jam juga. Sekarang ni baru ada 2 branch. Okey. Jadi saya nak kena pilih lah Yana. Walaupun Teluk Parlimen Garang tu dekat dengan rumah saya, saya pilih yang Kuala Kangsar lah kat rumah Yana. Alang-alang tu sebab tu kampung halaman saya lah. Muhammad ni orang kampung saya. Nanti kita sama-sama pergi. Okey, Fiza? Okey. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad dan juga Vivian di atas perkongsian ini tadi. Dan kami harapkan sebenarnya daripada perkongsian ini sebenarnya sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi lah kepada anda, khususnya penggemar-penggemar kopi. Saya nak berjalan sebenarnya kerana Uyaina dah pun siapkan satu lagi lukisan oleh Vivian, yang mana Vivian lukis gambar saya. Wow. Kan, tapi dia masih belum kering lagi. Jadi kan Fiza, kita kena post yang sama macam lukisan ni. Jadi kita kena begini. Begini. Kejap. Saya kena ambil air kopi untuk Uyaina. Air kopi yang ni ke? Ya. Okey. Wah, jadi kita macam sistem butter lah ni, pertukaran. Kopi untuk Uyaina. Kopi Tarik Kau oleh Muhammad dan juga lukisan caricature coffee dari Vivian Lee. Terima kasih banyak-banyak Vivian. Terima kasih Vivian, terima kasih Muhammad dan terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami. Kita ada banyak lagi nak kongsikan bersama anda sepanjang 1 jam ini, khususnya bagi peminat-peminat kopi. Anda boleh tengok sendiri apa agaknya koleksi istimewa kopi yang anda inginkan pada hari ini. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di WHI Extra. Cuma nak minum ni.